Maka ketika mana Nabi SAW tawaf di Kaabah Al-Musharrafah, maka Nabi mengatakan ma'a'zamu hurmatika, wahai Kaabah, betapa agungnya kehormatanmu, betapa besarnya kemuliaanmu. Tetapi Nabi bersabda, sesungguhnya kehormatan mukmin lebih besar di sisi Allah daripada kehormatan Kaabah Al-Musharrafah. Lantas Nabi bersabda, la hurmatul mu'min, kehormatan seorang mukmin itu, kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Kaabah Al-Musharrafah. Di sini kita tidak paham. Di sini kita cuai dalam memahami kehormatan seorang mukmin. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyebut daripada Kaabah itu dihancurkan batu demi batu adalah haram hukum dia. Bahkan ada ulama kata murtad dan sebagainya, ya. Tetapi dalam hadis Nabi menyebut, jikalau Kaabah itu hancur batu demi batu, itu lebih rendah musibah dia di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Bermaksud lebih besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kita menzalimi seorang mukmin berbanding orang menghancurkan Kaabah batu demi batu. Masya-Allah, ya. Jadi hadis ini menggambarkan betapa tidak fakihnya kita, betapa tidak tafakuhnya kita, betapa jahilnya kita kehormatan orang mukmin tersebut, yang mana kita perlakukan mukmin ini semahu kita. Kita perlaku orang mukmin semahu kita. Kita nak hina dia, kita nak apa dia, sehingga dalam hadis Nabi SAW, kehormatan mukmin itu lebih agung daripada kehormatan Kaabah Al-Musharrafah. Bahkan ada juga ulama menyebut, memandang kepada wajah mukmin itu lebih afdal daripada memandang Kaabah Al-Musharrafah. Siapa kepada pernah berlaku kepada seorang ulama yang besar, ketika mana ada seorang yang membelakangkan Kaabah Al-Musharrafah dan memandang kepada orang tadi, sedangkan Allah selamat, nama dia Maulana Khalid. Maulana Khalid sedang mencari guru. Siapakah guru yang boleh membimbing dia, murabbi dia? Maka dia merayau ke dunia ni cari seorang murabbi. Akhirnya teragak nak pergi Mekah, di Madinah lah. Doa lah ke Sanun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia seorang murabbi. Maka dia pergi ke Madinah lebih dahulu. Sebelum pergi Mekah, dia pergi Madinah dulu. Jadi bila hari bersiap-siap nak pergi Mekah, pakai ihram siap-siap, pergi ke Raudhah, maka datang seorang yang soleh berkata kepada dia, maka dia kata, Tuan Syekh, dia kata, nanti kamu pergi ke Mekah, bila sampai di Mekah, kamu lihat ada nampak orang yang macam salah pada syariat dia, jangan copet-copet nak melatah. Jangan copet-copet nak melatah, kata orang tadi. Nanti kau pergi Mekah, dah siap pakai ihram dah. Nanti kamu sampai ke Mekah, sampai di Mekah, kalau kamu nampak orang macam mukhalafah syarak, macam tak betul, menyalahi syarak, jangan copet-copet nak melatah. Apa ni, salah ni, sosek ni, jangan cepat melatah, dia kata. Nanti kamu sampai Mekah, bila nampak orang buat tak betul, jangan cepat melatah. Oh, dia pun apa ni jenis nasihat apa ni, dia pun tak faham. Dia pun pergilah ke Mekah. Pergi Mekah, tawaf, sa'i semua dah selesai, kembali ke Kaabah Al-Musharrafah, dan menghadaplah ke Kaabah. Sebab selepas tawaf, solat, ibadat di depan Kaabah, melihat Kaabah, menghadap ke Kaabah dan melihat Kaabah, sambil berzikir sampai lihat Kaabah.
Tiba-tiba apabila Kaabah Al-Musyarrafah, ada orang lelaki bersandar ke Kaabah menghadap ke dia. Bukankah tidak beradab? Taklah sampai haram, tapi tak beradablah, tidak sepatutlah. Bila berada di dataran Kaabah, menghadaplah ke Kaabah. Kalau kita tak nak solat, tak nak baca Quran, menghadaplah ke Kaabah untuk pandang Kaabah. Tapi lelaki tadi bersandar ke Kaabah menghadap kepada dia. Oh, maka dalam hati dia, jahil bona-bona orang ni, dia kata tidak beradab. Dalam hati dia tak cakap pun, ya. Sambil dia pandang Kaabah, nampak orang, nampak muka, tak nampak macam orang soleh pun, ya. Kemudian tak beradab. Tiba-tiba lelaki yang bersandar tu menegur dia, tahu dia, kasyaf dia, tahu apa lintasan hati dia. Wahai Syekh Khalid, kamu lupakah orang yang cakap di Madinah nampak zahir mukhalafah syarak? Wah, terkejut dia, Masya Allah, ini bukan jalan-jalan orang. Sebab apa yang terlintas hati dia tahu dah. Terdengar dia kan. Dia ni bercakap-cakap mati ya. Apa punya orang ni tak beradab dengan Kaabah. Tahu dia. Kau dah lupa ke apa yang disebut oleh orang Madinah? Maka apa kata dia? Tidakkah dalam hadis menyebut kehormatan orang mukmin itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding kehormatan Kaabah? Dan aku melihat dirimu itu, kehormatanmu itu lebih besar daripada Kaabah Al-Musyarrafah. Maka dia menghadap kepada orang tadi. Jadi bermaksud kita memuliakan orang mukmin itu disebabkan iman yang ada dalam hati seseorang. Jadi bermaksud kalau bersalah pun seorang mukmin itu, kita pandang iman yang ada pada diri orang itu. Maka iman itu adalah sebesar-besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita marah macam mana pun, kita mandang hina macam mana pun, maka kita memandang kemuliaan yang ada pada diri seorang mukmin tersebut, maka selayaknya kita memuliakan dia.